Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Mr. Tech dalam video masakan saya yang seterusnya. Okey, hari ni saya nak buat telur itik gulai ataupun gulai telur itik versi Kelantan. Okey, yang pertama apa yang kita perlu buat? Yang kita perlu buat adalah kita perlu kisarkan bahan kisar, iaitu beberapa tangkai cili padi. Saya guna 5 tangkai cili padi, sedikit lengkuas, sedikit kunyit. Kita masukkan ke dalam blender. 5 biji ataupun 5 ulas bawang merah kita kisar. Asam keping kita tak perlu kisar sebab kita nak masukkan ketika dalam kuah. Okey. Dan saya nak kisar bahan-bahan ni menggunakan santan. Saya nak kurangkan penggunaan air dalam masakan ini supaya kuah kita tidak terlalu cair. Oh ya, saya terlupa satu bahan lagi, iaitu 1 sudu rempah ataupun 1 sudu biji ketumbar. Kalau di Kelantan biji rempah dia sama je seperti biji ketumbar, tetapi biji rempah ni dia agak kecil sedikit, manakala ketumbar agak besar sedikit. Itu menurut orang-orang tua saya lah. Okey, 1 sudu biji ketumbar ataupun rempah kita kisar bersama bahan-bahan tadi. Okey, setelah kita kisar halus bahan kisar kita tadi, kita masukkan ke dalam periuk kita. Bersama santan segar kita. Boleh juga guna santan kotak, tetapi saya lebih memilih untuk menggunakan santan segar. Okay, kita masukkan serentak. Kita tak perlu tunggu lama-lama pun. Tak perlu tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Okey, kita masukkan sekali bahan kisar tadi dengan santan, dan kita biarkan ia masak ataupun kita biarkan ia sehingga mendidih, dan kita perlu sentiasa kacau. Okey, selepas kita masukkan bahan kisar, kita masukkan pula cili kisar ataupun cili buh ataupun lada kering yang telah dikisar. Masukkan lebih kurang 1 sudu. Tujuannya selain untuk dapatkan warna yang agak merah kemerahan, kita juga nak rasa aroma cili kering kita ataupun lada kering kita. Sebab tu kita masukkan cili buh tersebut ataupun lada kering yang dikisar. Tak perlu banyak sangat, nanti dia mengganggu rasa kuah kita. Okay, setelah kita masukkan cili kisar ataupun cili buh, kita masukkan asam keping sekeping, dan yang paling terakhir sekali kita boleh masukkan perasa kita, iaitu garam. Garam ni secukup rasa ya. Terpulang kepada masakan anda, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kuah kita dah nak sama color dengan baju saya. Ini baju Persatuan Seniman Bonsai yang dihadiahkan oleh master sifu saya pada 2017. Pertama kali saya join. Okey, setelah kuah kita agak dah mula mendidih, kita perlahankan api. Kita bolehlah mula masukkan telur itik kita. Kalau nak selamat, pecahkan dalam mangkuk dahulu, baru masukkan ke dalam periuk kita. Kita tak nak kuning telur dia pecah. Telur kuning dia pecah. Dan kita tak nak termasukkan telur yang dah rosak. Okey, percubaan pertama. Kecilkan sedikit api. Keluarkan senduk. Senduk tak perlu ada kat dalam. Masukkan perlahan-lahan dan berhati-hati. Bismillah. Okey, macam tu. Kemudian telur yang seterusnya.
Okey, kemudian kita masukkan telur yang ke seterusnya. Pastikan jangan masuk terlalu hampir ya, kerana kita tak nak telur kita tercantum. Okey, telur yang ketiga. Hati-hati ya, kita tak nak telur kita pecah. Telur yang keempat dan telur yang terakhir. Untuk pengetahuan anda, ini adalah kali pertama saya buat gulai telur itik. First time buat. Harap tak ada masalah dan menjadilah ya, insya-Allah. Sama-sama kita mencuba, kita berkongsi kebaikan dan kita dapatkan manfaat bersama. Setelah kita masukkan telur, kita biarkan seketika biar ia mendidih. Kalau nak kacau pun jangan kacau terlalu kuat. Kita tak nak telur kita hancur. Kita biarkan seketika, biarkan telur kita masak. Api perlu kecil ya, itu yang penting sekali. Dia ada beberapa cara sebenarnya. Cara yang pertama, kita boleh masakkan telur kita dahulu dalam air panas yang lain. Kita masukkan telur yang dah dibekukan dalam kuah. Dan cara kedua, cara yang saya buat ni, cara orang lama-lama, cara nenek saya buat macam ni lah. Wallahu a'lam lah menjadi ke tidaknya, tapi insya-Allah menjadi. Sejujurnya first time saya buat gulai telur itik. Saya takut kuah berketul, nak kacau kuat-kuat, takut hancur telur. Nampak cantik kan telur kita? Sedikit je. Setelah kita masukkan telur itik kita, kita biarkan beberapa minit untuk telur kita masak. Setelah telur kita masak, kita boleh matikan api dan hidangkan. Okey, setelah agak-agak telur kita dah masak, boleh matikan api dan kita hidangkan. Hati-hati semasa mengambil telur, kerana kita tak nak telur kita hancur, pecah dan berderai. Okey, siap sudah resepi telur itik gulai versi Kelantan. Walaupun hasilnya kurang menarik sedikit sebab telur kita agak pecah, namun tak ada masalah sebenarnya untuk pertama kali mencuba. Dan saya mencadangkan kepada anda cuba sahaja apa jua masakan. Jadi ke tak jadi, nombor 2 yang penting cuba. Setelah kita cuba, kita tahu bagaimana nak olahnya. Okey, terima kasih kerana menonton video kali ini. Sekiranya anda suka, anda boleh like, subscribe, share dan komen. Sekiranya anda ada resipi yang nak direquestkan, anda boleh tinggalkan di komen di bawah ini. Dan saya harap anda doalah kepada saya supaya saya sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, terutama sekali urusan saya nak praktikal 21 hari bulan 3 ni, dan urusan untuk saya buat konten video ini setiap minggu lah, insyaAllah 2 video setiap minggu, insyaAllah, amin. Dan untuk poll ataupun undian antara telur belut antara telur sotong dengan belut, saya akan buat dalam minggu depan, insyaAllah. Dan keputusan undian sudah ada dan nantikan minggu depan, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Gulai telur itik versi Kelantan. Dan Assalamualaikum.